soalan saya adalah berkaitan dengan nilai rumah ataupun pasaran itu yang tadi katakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Soalan saya adalah, bila seseorang membeli rumah-rumah tersebut dengan jangkaan rumah, nilai rumah akan meningkat. Tapi di beberapa tempat sekarang, terdapat masalah penempatan abu mayat. Rumah penempatan abu mayat yang sekarang dikomersialiskan dan dibina, ditempatkan di kawasan taman perumahan. Yang ini akan menjejaskan kawasan perumahan tersebut terutama dari segi nilai. Jadi di banyak tempat sekarang masalah timbul kerana garis panduan yang sedia ada, iaitu garis panduan perancangan tanah perkuburan Islam dan bukan Islam, tidak begitu ketat. Selagi tanah kegunaan itu adalah komersial, mereka boleh buat rumah penempatan abu mayat, bukan Islam. Dan ini telah menimbulkan kemarahan orang-orang sekitar. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, sama ada kerajaan sedia untuk mengkaji semula garis panduan ini untuk menjadikan ia lebih ketat, di mana ia tidak boleh dibina di merata-rata tempat. Izinkan kami katakan ia perlu dizonkan. Tempat terutamanya tempat penempatan abu mayat ini. Kita dapat di Perak seperti di Ipoh, di kawasan saya, di dalam kampung baru pun pernah dibina satu penempatan abu mayat yang dikomersialiskan. Satu kotak, satu peti mereka terima 8,000, 10,000. Dan ini adalah satu perniagaan yang besar. Jadi di mana ada kawasan yang mereka boleh beli, mereka akan bina penempatan abu mayat ini. Jadi terima kasih. Tuan Yang Dipertua, ya, Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya ada lagi strategi-strategi lain untuk kita mengekang masalah perumahan ini. Antara lainnya konsep yang apa yang kata-kata jual beli, buat bena sebelum bena kemudian jual, seperti mana yang telah kita katakan sebelum ini, berbanding dengan apa yang selalunya dibuat, iaitu jual kemudian beli, kemudian bena. Itu antara lain cara kita untuk mengawal isu-isu yang ada kaitan dengan perumahan. Yang Berhormat Ipoh Timur, isu itu adalah isu PBT. Isu PBT. Betul. Tapi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu sekarang hanya kriteria yang jom penampan mesti ada dan jarak jejari antara rumah dan ke perkuburan itu sahaja. Jadi mereka boleh circumvent kedua-dua kriteria ini dengan izin. Okay. Saya ambil maklum cadangan Yang Berhormat, tapi saya bagi tahu pada Yang Berhormat satu perkara lah. Kementerian saya ini ada kekangannya juga. Apabila ada guideline ataupun panduan yang dibuat oleh kementerian saya, banyak panduan yang dibuat, garis panduan yang kita serahkan kepada PBT dan kita luluskan di dalam mesyuarat Majlis Negara mengenai kerajaan tempatan, tetapi diubah sesuai oleh PBT. Dan ada juga yang tidak, walaupun dipersetujui oleh Ketua Menteri dan Menteri Besar dalam mesyuarat Majlis Negara untuk kerajaan tempatan, tetapi tidak diperakui ataupun dibuat oleh PBT. Tapi saya bermaklum apa yang Berhormat kata, dan saya minta kalau boleh ahli-ahli Yang Berhormat bantu kami untuk memastikan PBT di kawasan masing-masing mengikut garis panduan yang kita buat di peringkat kementerian. Kerana kita tidak mempunyai kuasa untuk memaksa PBT menerima garis panduan tersebut. Tapi saya bermaklum. Ya, Syah Alam. Terima kasih, Menteri. Sekali lagi, ringkas saja. Saya ingat masalah bukan saya yang nak cuba cari fault dalam apa yang disampaikan oleh Tuan Menteri, tapi sebenarnya masalahnya ialah masalah kenaikan harga rumah yang tidak dapat dibendung. Sama ada ianya rumah yang pertama ataupun rumah yang kedua ataupun orang yang dah ada milik rumah dia nak jual, harga naik dan sebagainya. Itu adalah masalah. Masalahnya adalah apabila harga rumah ni naik tanpa ada apa-apa kawalan, dan mungkin ianya juga dibantu dengan usaha spekulasi dan sebagainya, yang mana kerajaan mesti memikirkan bagaimana nak tangani, ya. Kerana kalau tidak, akhirnya this property bubble is going to burst, dan bila ianya berlaku, maka akhirnya rakyat sendiri dah tak mampu nak beli, ya. Seluruh masalah akan berlaku, dan saya merasakan pihak kerajaan mesti melihat pada persoalan ini dengan menentukan ada kontrol, ada regulation. Orang nak beli rumah sekarang ni sampai 2 generasi.
pinjaman sampai dibenarkan Saya sehingga faham, dan ini semua merupakan masalah. Jangan dilihat hanya sebagai Yang berhormat, pembeli terima kasih, rumah Tuan yang Ketua. pertama sahaja. Okey, saya dengan izin, saya faham apa yang Berhormat Shah Alam kata tu. Tetapi kalau nak katakan kerajaan tidak ada kawalan langsung pun juga tidak adil. Tidak adil. Kawalan ada. Kita dah katakan tadi cukai keuntungan hartanah. Kita ada 15%. Kita ada nisbah kepada loan to value ataupun nisbah financing. Itu di bawah kawalan kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, kita harus ingat bahawa kalau kita buat secara sembrono, ia akan memudaratkan industri ini. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, kita buat prima. Kerajaan prihatin, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat prima. Prima akan menawarkan rumah-rumah yang jauh lebih rendah nilai harganya daripada pasaran. Kerana pertamanya mereka pemaju, mereka tidak memberi keuntungan, memberi penekanan kepada keuntungan. Keduanya mereka menggunakan tanah-tanah kerajaan. Ketiganya mereka mengawal penggunaan bahan-bahan binaan. Oleh kerana mereka membuat secara besar-besaran, economies of scale, mereka mempunyai keupayaan untuk mengawal harga barang binaan. Jadi kita kalau tuduhan Shah Alam mengatakan kita tidak mengambil apa-apa tindakan, itu satu tuduhan yang tidak betul. Betul kalau yang Shah Alam merasakan harga rumah itu sekarang ini terlalu tinggi, saya berkongsi pendapat dengan Yang Berhormat. Tetapi kalau mengatakan kerajaan tidak berbuat sedemikian, saya rasa itu tidak betul. Buat tapi kurang berkesan. Terima kasih Datuk Yang Bertua, terima kasih Yang Amat Menteri. Saya melihat isu perumahan ini merupakan satu isu yang serius kalau tidak dibendung. Di sini saya ingin mencadangkan kepada pihak Yang Amat Menteri. Setujukah Yang Amat Menteri kalau dicadangkan pihak kerajaan supaya diwujudkan satu jawatan kuasa kabinet untuk menangani isu perumahan pemilik ini, terutama sekali melibatkan semua agensi dan mungkin kementerian Yang Amat Menteri menjadi sekretariatnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sikit ya. Saya setuju dengan Yang Berhormat Menteri bahawa kenaikan nilai properti itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi apa yang perlu dikawal ataupun kita perlu ada intervensi kalau boleh adalah cost of construction membuat rumah-rumah baru. Setuju tak Yang Berhormat Menteri? Bagan Serai. Kemudian terima kasih. Kulim Bandar Baru. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menyentuh balik tentang rumah transit untuk pasangan muda dan untuk 2 tahun yang pendapat saya tidak berapa praktikal kerana dalam 2 tahun tak sempat pasangan muda nak stablekan diri dia dengan izin. Tahun pertama dia dapat anak seorang, jadi 3 orang. Tahun kedua dia dapat anak lagi, kali ini kembar, jadi 5 orang. Lepas 2 tahun dia kena keluar. Jadi sekurang-kurangnya pendapat saya dan cadangan saya untuk 3 tahun ataupun 4 tahun supaya dia dapat buat keputusan untuk keluar dan beli rumah sendiri. Terima kasih. Ya, Kulim Bandar Baru. Sikit je Yang Amat Menteri. Saya cuma nak balik tadi soal harga rumah ni. Saya melihat salah satu sebab harga rumah kita ni naik tinggi, terutamanya di wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Johor Bahru ni, kerana kita bersungguh-sungguh untuk pasarkan di luar negara ni. Ada negara-negara maju, dia membuat undang-undang, contohnya rumah foreigner hanya boleh beli rumah baru saja. Rumah second hand property dia tak boleh beli. Ini sekurang-kurangnya dapat mengecilkan speculation seperti mana yang Shah Alam kata tadi. Saya taklah setuju dengan Shah Alam banyak kali. Yang ni setuju. Yang ni. Jadi saya ingat mungkin juga kalau kita lihat contohnya Iskandar, kita bercakap hari-hari membawa foreign pelaburan masuk di wilayah Persekutuan sendiri ni. Ini mungkin juga salah satu cara yang kerajaan boleh memikirkan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya setuju dengan Yang Berhormat Labuan, cost of construction, bahan-bahan binaan ini harus dikekang dan kita berusaha, tetapi pasaran yang menentukan. Dan saya faham keprihatinan Yang Berhormat dan saya berkongsi pendapat. Kepada Kuala Selangor, saya cadangkan Bagan Serai tentang rumah transit tadi. Ini bukanlah penyelesaian jangka panjang Yang Berhormat. Dia adalah penyelesaian jangka pendek.
Kalau kita letak 3-4 tahun, kalau menurut kota baru tadi, 4 tahun pun mereka tidak keluar. Jadi sebab itu saya rumah-rumah ini kita buat untuk mereka yang memerlukan masa sedikit untuk stability, ya, mendapat pekerjaan, sudah mendapat pekerjaan, belum mampu untuk mengumpul dana untuk membeli rumah yang pertama. Jadi ini bukan penyelesaian keseluruhan yang berhormat. Dia hanya penyelesaian jangka pendek. Tapi saya bermaklum, kalau 2 tahun itu mungkin terlalu pendek, kita akan pikirkan. Tetapi kalau kita letak 3-4 tahun, saya khawatir mereka akan terlalu selesa di situ. Dan 4 tahun lagi susah untuk mereka keluar daripada 2 tahun. Untuk Kulim Bandar Baru, saya bersetuju. Tadi Shah Alam pun sudah bagaimana? Pemasaran rumah ke luar negara ini satu perkara yang perlu kita kekang. Ini satu perkara yang saya setuju dengan Kulim Bandar Baru. Begitu juga di Pulau Pinang contohnya. Pulau Pinang adalah subjek matter yang begitu dekat di hati saya sewaktu saya menjadi backbencher. Ya. Dan sekarang kita masih ingat lagi sewaktu kerajaan DAP, Pakatan Rakyat, dalam pilihan raya 2008, mereka antara lainnya membidas Barisan Nasional kerana harga rumah yang terlalu tinggi di Pulau Pinang kononnya. Dan antara lain yang mereka buat, yang mereka tuduh ialah kerajaan Barisan Nasional Pulau Pinang pada waktu itu membenarkan pemaju perumahan menjual rumah mereka di luar negara. Perkara yang sama masih berlaku di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri, bekas Timbalan Ketua Menteri mengangguk. Ini masalah kita. Apabila ada misi-misi ke Korea, saya tahu, ke Mesir, ke Korea, ke Taiwan, dengan tujuan untuk membeli rumah di Pulau Pinang. Dan ini yang menjadi permasalahannya. Kalau itu tujuan kerajaan DAP mengambil alih Pulau Pinang, sudah tentu mereka harus mengekang aktiviti penjualan rumah di luar negara ini. Tapi sebagai makluman kepada Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sebenarnya pemilikan orang asing terhadap rumah-rumah di negara kita ini secara puratannya hanya 5.5%, tidak begitu besar. Tetapi saya setuju dengan Kulim Bandar Baru, ada kawasan-kawasan yang agak tinggi seperti di Iskandar, di Johor Bahru dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhannya, pemilikan rumah yang dimiliki oleh orang asing hanya lebih kurang 5.5%.